Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limashayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa auladana fi dinika. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim al-azizil hakim. Wa ba'du, tuan-tuan puan-puan yang sama kita pada pagi ini, alhamdulillah kita dapat bertemu lagi, kita dapat teruskan insya-Allah pembacaan dan perbincangan dalam bidang ilmu fiqh menggunakan kitab Safinatun Najah yang diterjemahkan oleh pihak persatuan pihak Ruwak Jawi kita insya-Allah. Dan alhamdulillah pada kelas yang lepas, pada minggu lepas, kita dah berbincang beberapa perkara. Antara perkara yang terutamanya yang kita sentuh ialah makna tafaqquh fid din dan kelebihan tafaqquh fid din, yang mana kita sebut maksud daripada seseorang itu tafaqquh fid din ialah dia memahami akan urusan-urusan yang berkaitan dengan agamanya, khususnya yang melibatkan 3 cabang yang utama. Itulah kita sebut cabang yang melibatkan pengenalan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dicapai melalui pengajian ilmu tauhid, yang mana ianya akan membantu kita untuk melaksanakan tugas yang pertama daripada 3 yang kita sebut sebagai tanggungjawab ataupun matlamat daripada diciptakan manusia ni, itulah untuk mengesahkan Allah dan juga untuk mengabdikan diri pada Allah. Bahagian yang kedua yang perlu kita faham dan perlu kita tafaqquh, perlu kita belajar dan perlu kita luangkan masa untuk mengaji, itulah bahagian ilmu hukum hakam fiqh. Bahagian ilmu hukum hakam fiqh yang akan membuatkan kita dapat memahami perintah-perintah Allah Ta'ala dan memahami bagaimanakah cara yang betul untuk kita melaksanakan perintah-perintah Allah tadi. Jadi dalam kita melaksanakan tanggungjawab kedua sebagai hamba Allah di atas muka bumi, itu ialah tanggungjawab al-imarah, tanggungjawab melakukan aktiviti, tanggungjawab melaksanakan perkara yang memberi manfaat kepada manusia yang lain ini, kita laksanakan dalam keadaan bertepatan dengan perintah Allah dan bertepatan dengan segala hukum hakam yang ditetapkan oleh Allah SWT. Dan bahagian ketiga daripada tafaqquh, bahagian ketiga daripada tanggungjawab kita untuk belajar, untuk faham, ialah bahagian yang melibatkan tasawuf. Itulah melibatkan persoalan pembersihan hati dan pembersihan jiwa, pemurnian akhlak yang akan tercapai melalui pengajian kitab-kitab dalam bidang tazkiyah dan bidang tasawuf. Dan yang bahagian yang ketiga inilah, apabila kita faham, apabila kita laksanakan, kita akan dapat tunaikan perintah ataupun tanggungjawab kita yang ketiga di atas muka bumi ini. Itulah tanggungjawab at-tazkiyah, tanggungjawab untuk menyucikan hati kita, untuk membersihkan jiwa kita. Jadi 3 cabang agama ni, 3 cabang ad-din dan juga 3 tanggungjawab yang terbina di atas itu, tanggungjawab at-tauhid wal ibadah yang pertama, yang kedua al-imarah, dan tanggungjawab yang ketiga itulah at-tazkiyah. Kesemua ni termasuk dalam erti kata at-tafaqquh fid din. Jadi seseorang itu, sebagaimana kita sebut petikan yang kita ambil daripada Syekh Abdul Karim Al-Matari rahimahullah dalam syarah beliau terhadap Sittin Masalah, Syekh menyebut apabila Allah Ta'ala memberikan, Allah Ta'ala melorongkan, Allah Ta'ala memudahkan seseorang itu untuk tafaqquh fid din, maka di sana ada alamat, ada petanda bahawasanya orang itu
akan dipilih oleh Allah untuk mendapat husnul khatimah. Jadi kita doa dan kita haraplah moga-moga Allah Taala beri kelebihan dan kemuliaan itu bagi kita yang ada usaha dan ada ikhtiar, ada kesungguhan untuk cuba memahami urusan-urusan agama kita, insya-Allah. Tapi Tuan Syekh juga berpesan, Tuan Syekh awak petikan tentang kelebihan yang disebutkan, kelebihan bagi orang-orang yang tafaqquh fid din ini, orang-orang yang mempelajari urusan-urusan agamanya ini, orang yang mencari guru dan juga orang kata melapangkan masanya untuk menambah kefahaman, menambah ilmu yang berkaitan dengan perintah-perintah Allah ini. Kelebihan itu hanya akan didapati oleh orang-orang yang mana melaksanakan tugas tadi dengan ikhlas dan juga tidak bercampur dengan niat-niat yang dilarang. Yang disebut oleh Tuan Syekh, saya petik sikitlah. Qala Syekh rahimahullah, Syekh kata yang dikatakan kullah anna kull wa'lam anna kulla ma warada fi fadlil alimi, ketahuilah bahawasanya semua hadis-hadis, ayat-ayat Quran yang datang pada menceritakan kelebihan orang alim itu, yakni orang yang menuntut ilmu, orang yang belajar ini, innama huwa fi man amila bi ilmihi, hanya sahaja pada orang-orang yang beramal dengan ilmunya. Amma ghairuhu, adapun yang selain daripada mereka itu, wa huwa al-qasidu bihi ghairallahi ta'ala, orang-orang yang berniatkan selain daripada Allah Ta'ala, yang di dalam urusan pengajian, dalam urusan ilmunya tadi, dia berniatkan selain daripada Allah. Contohnya al-mudarris di abwabihi, yang mengajar bab-babnya, mengajar segala bidang-bidang agama itu tadi, liyu'azzaz, supaya dia diagungkan, supaya dia dipandang hebat, wa yanalal jahi, supaya dapat kemuliaan, dapat kemasyhuran, wal manzilati, wa yanalal jah wal manzilata, dapat pangkat kedudukan. Fa innahu ijid sesungguhnya Tuan Syekh kata apa? Dia tidak akan dapat. Fa innahu ajnabiyyun min hadhil martabatil uzma, sesungguhnya dia dianggap sebagai orang asing, orang yang jauh daripada kemuliaan ini. Na'udzubillah min zalik. Lepas tu Tuan Syekh kata, qala al-Munawi fi syarhihi, wa kana jaddi, ini peringatan untuk kita sama-samalah permulaan pengajian kita bagi ini. Kita sebut memang hadis yang kita sebut pada minggu lepas, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, itu kita jadikan syiar kita jadikan pegangan kita. Cumanya kita kena ingat kesemua itu akan datang dengan niat yang benar dan niat yang betul dalam menuntut ilmu. Berkata Imam Al-Munawi dalam syarah beliau, dalam syarah beliau kepada Jami' As-Saghir, dia kata wa kana jaddi asy-syaraful Munawi, sesungguhnya datukku, idza arada adh-dhahabi ila ad-dars, bila dia nak berjalan pergi ke kelas pengajian dia, waqafa zamanan, dia berhenti sekejap. Masa duduk jalan nak pergi kelas tu, nak bergerak ke kelas pengajian dia akan berhenti sekejap. Waqafa zamanan, ini dia berhenti sekejap, berhenti seketika. Yastahdhiru fihi al-ikhlasa, dia menghadirkan dalam hatinya dulu perasaan al-ikhlas. Jadi dia menghadirkan, dia peringat balik diri dia tentang niat ketika untuk berjalan pergi ke pengajian tadi. Wa takhalli, yastahdhiru fihi al-ikhlasa wa takhalli 'anil syawa'ib ad-dunyawiyah. Kemudian dia dalam hatinya dia buang ke semua, dia tolak ke semua segala apa kita kata campuran-campuran yang berbentuk duniawi ini. Thumma yamdi, lepas tu barulah dia bergerak berjalan semula. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita, insya-Allah. Baik, jadi kita dah sentuh tentang perkara itulah pada kelas pengajian yang lepas. Kita sambung. Saya minta saya sebut siap-siap lah, mungkin 2 ataupun 3 kali jugalah mukadimah sebelum daripada kita masuk pada kandungan kitab. Saya nak habiskan dulu apa yang disebut oleh Syekh penasihat bagi ruwat jawi kita, Al-Fadhil Ustaz Nazrul Nasir dalam mukadimah beliau. Kita dah sebut juga, kita dah baca tentang rukun-rukun ataupun perkara-perkara yang boleh membantu kita dalam penuntut ilmu. Itulah kita sebut tentang guru yang pembimbing, akal yang bijaksana, kitab yang muktamad dan kesungguhan,
Itu juga kita sebut tentang tambahan lagi satu daripada Syekh Ali Jumaah yang sebut tentang perkara ini dari sudut 5 syarat itu ditambah dengan suasana keilmuan. Jadi kita sambung di muka surat yang ketiga itulah, daripada muqaddimah tu, muka surat pertama kedua ni. Qala Syekh hafizahullah, bagi tingkat mubtadi dalam ilmu fiqh. Bagi tingkat al-mubtadi dalam ilmu fiqh. Kita baca dulu lagi baru kita terang. Jadi hari ini insya-Allah kita akan selesai dua perkara. Kita akan selesai tentang masalah peringkat-peringkat menuntut ilmu dalam sesuatu bidang ilmu, dan juga kita akan selesai insya-Allah mabadi ilmu fiqh. Tapi bukan semualah, kita tak baca semualah, kita akan ambil perkara yang penting saja. Bagi tingkat mubtadi di dalam ilmu fiqh, maka kitab Safinah An-Najah adalah di antara kitab yang terbaik untuk dipelajari. Kitab ni antara kitab yang paling baiklah untuk peringkat permulaan. Disebut mubtadi ni peringkat permulaan lah. Dan boleh jugalah kita sebut peringkat pengajian untuk awam, peringkat pengajian untuk semua pihak, semua orang. Maka kitab Safinatun Najah adalah di antara kitab yang terbaik untuk dipelajari. Ianya menjadi silibus utama pengajian di Hadramaut Yaman, serta pondok pesantren di Malaysia dan Indonesia. Kitab-kitab ini juga turut dipelajari di bumi Al-Azhar Syarif mutaakhir ini. Kitab ini kecil pada bentuknya, namun luas dan mendalam pada perbahasannya, khususnya di dalam bahagian ibadah, di dalam mazhab Imamuna Al-A'zam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Baik, yang pertama kita sebut tentang ilmu ni dulu. Kita sebut tentang mabadi ilmu ataupun prinsip pengenalan asas pada ilmu. Dalam pengajian apa-apa bidang ilmu sekalipun, seseorang itu perlu mendapatkan ataupun menyelesaikan sekurang-kurangnya peringkat awal adalah pengenalan terhadap bidang ilmu tersebut. Dan saya yakinlah pengajian-pengajian rakaman, tuan-tuan boleh tengok senarai rakaman yang ada dalam pengajian-pengajian Ruwaq Jawi ni, alhamdulillah lengkap. Kita kata berbagai kitab, berbagai bidang ilmu yang dah selesai. InsyaAllah lah kebanyakan guru semuanya akan sentuh perkara ini. Cuma kita ulang sebut, perkara pertama yang perlu kita selesaikan adalah pengenalan bagi ilmu. Dan pengenalan bagi ilmu itulah yang selalu disebut sebagai mabadi asyarah, prinsip-prinsip yang 10. Cuma kita tak akan ambil ke semua, kita hanya akan fokus kepada 3 saja. Yang tentang prinsip mabadi 10 ni, Imam As-Sabban pun ada tulis dia punya nazamnya, inna mabadi kulla fannin asyarah al-haddu wal maqum thumma thamarah, sehinggalah habis dia punya nazam itu. Ada 3 bait dia. Cumanya mengikut sebahagian guru-guru ketika saya belajar dulu, kita ambil 3. Sekurang-kurangnya untuk pengenalan bagi ilmu tu kita kena tahu 3 lah. Yang pertama kita kena tahu pengertian dia, ta'rif dia, apakah maksud ilmu ini. Yang keduanya kita kena tahu tentang maudhu'nya, itulah bidang kajiannya, apa yang dikaji dalam ilmu tadi. Dan yang ketiga, setidak-tidaknya kita kena tahu faedah dan manfaat, samarah, kelebihan, buah yang terhasil daripada ilmu yang kita pelajari tadi. Sebab bila kita selesai yang ini, barulah kita akan dapat faham sebenarnya kita ni nak mengaji apa. Jadi kalau kita terus pergi masuk, kita alhamdulillah kita semangat mengaji, kita suka pergi malih-malih ilmu, kita suka pergi pengajian-pengajian, alhamdulillah itu semua satu benda yang baik. InsyaAllah tidak ada kerugian padanya. Cuma dalam kita nak bentuk diri kita dalam satu-satu bidang itu supaya boleh mendalami dan juga menjadi, kita kata bukanlah pakar, maksudnya kita menguasai bidang ilmu tadi, mesti mengikut proses pengajian yang benar. Pengajian yang benar ini dia akan bermula dengan pengenalan kepada sesuatu ilmu yang kita nak belajar. Ini yang disebut oleh Syekh Al-Imam Al-Allamah Syekh Alawi bin Ahmad As-Saqqaf Asy-Syafi'i Al-Makki rahimahullah dalam kitab beliau Al-Fawaid Makkiyah. Kitab Fawaid Makkiyah ni Tuan Syekh tulis yang panjang dan Tuan Syekh buat ikhtisar. Syekh kata apa? Cara menuntut ilmu, cara yang betul bagi seorang penuntut ilmu tu, Syekh kata fayambaghi lit-talibi kaifiyatu talabil ilmi.
cara nak mengaji tuntut ilmu, saya kata sepatutnya litalib, bagi seorang penuntut ilmu, an yuqaddimal ahamma fal aham, hendaklah dia mulakan sesuatu ilmu tu dengan yang paling penting, kemudian pergi kepada yang penting. Wala yastaghriqu umrahu fi fannin wahidin wa yu'adi ghairahu minal ulum. Janganlah juga dia menghabiskan umurnya, saya kata, saya petik daripada apa yang Tuan Syekh sebut, janganlah kita habiskan, seseorang tu habiskan umurnya dengan hanya mengaji satu bidang ilmu sahaja dan memusuhi bidang-bidang yang lain. Yu'adi tu maksudnya dia abaikanlah bidang-bidang yang lain. Li'annal uluma muta'awinatun, kerana setiap ilmu itu saling membantu antara satu sama lain. Dan kita pun dah sebut tadi kan, kita sebut sekurang-kurangnya sebagai seorang Muslim, tak kira siapa, tak kira pengkhususan bidang pengajian ilmu agama ataupun tidak, mestilah mengaji 3 cabang ini. Sekurang-kurangnya ilmu akidah, yang keduanya ilmu fiqh hukum hakam, dan yang ketiganya ilmu tasawuf. Sebab tu saya kata, kerana setiap ilmu itu saling membantu antara satu sama lain. Yang ini membantu dari sudut menambahkan kefahaman yang tepat terhadap apa yang dia pelajarinya. Ba'daha yarbutu ba'dan, satu antara satu saling terikat di antara satu sama lain. Wa li'anna asy-syakhsa la yakmulu illa idza syaraka fi ghalibil ulum. Saya katalah kerana setiap individu itu biasanya seseorang itu tidak akan sempurna ilmunya, melainkan dia ada musyarakah, dia ada silang, maksudnya dia ada pengetahuan, dipanggil al-musyarik ni, maksudnya dia ada keterlibatan, ini pengetahuan dalam bidang-bidang yang lain. Walaupun mungkin dia pakar dan pengkhususan dalam satu-satu bidang, tetapi dia ada asas-asas pengetahuan terhadap bidang-bidang yang lain. Jadi saya kata, fa ya'khudhu bi kulli ilmin min al-ulumil wasi'ah an-nafi'ah ma yakhruju bihi min an mu'adati. Maka cara dia sepatutnya Tuan Syekh kata, maka diambillah daripada setiap bidang ilmu itu maklumat-maklumat yang akan mengeluarkan dia daripada bermusuh. Maksud bermusuh maksud dia mengeluarkan daripada ketidaktahuannya ataupun kita tak kenalnya dalam segala bidang ilmu tadi. Jadi saya kata, saya guna perkataan bermusuh tu sebab apa? Sebab man jahila syai'an adahu, orang yang jahil, tak tahu tentang sesuatu perkara, biasanya dia akan tak suka, dia akan bermusuh dengan perkara tersebut. Jadi saya kata apa cara dia? Jadi saya sebut wa innama yakhruju min mu'adati kulli fannin idza akhadha minhu ahammahu wa anfa'ahu. Saya kata seseorang tu akan terkeluar daripada keadaan dia bermusuh ataupun keadaan dia tidak tahu tentang sesuatu bila dia mendapat beberapa maklumat utama. Maklumat utama lah saya kata apa? Dia kata ma'rifati, saya sebutlah, wa huwa ma yaqifu bihi ala jami'i abwabihi wa usuli masailihi ba'da ma'rifati haddihi wa mawdu'ihi wa nahwihi ma mimma yanbaghi taqdimuhu ala al-khawdi fi kulli fannin. Jadi saya kata apa? Selepas daripada saya kata setiap orang tu mestilah mengambil tahu tentang keseluruhan bab-bab dan usul masalahnya yang ni kita akan sentuh. Saya kata apa? Selepas daripada mengetahui ta'rifnya, haddihi wa mawdu'ihi, dan juga bidang kajiannya, mimma wa nahwihi ma, dan selain daripada dua tadi, mimma yang bagi taqdimuhu 'ala al-khawdi fi kulli fannin, yang mana sepatutnya perkara itulah perlu didahulukan sebelum dia mendalami sesuatu bidang ilmu. Poin saya nak petik ni, saya kata tentang ta'rif, tentang mawdu' dan yang sebagainya itu perlu didahulukan sebelum seseorang itu mengkaji ataupun mendalami bidang ini tadi. Jadi kita balik tentang ilmu fiqh ini, kita ambil 3 saja. Sebab kita nak mengaji fiqh kan, mengaji fiqh ni kita kena tahu lah juga sebenarnya mengaji fiqh ni kita mengaji apa, kita bincang apa dalam ilmu fiqh. Mungkin semua dah tahu, cuma kita ulang sebut. Dari segi sebahagian guru saya, dia suka start dengan mawdu' dulu, lepas tu barulah dia pergi pada ta'rif. Walaupun sebagai susunan ni biasa dia akan start dengan ta'rif dululah, tak ada masalah. Yang dikatakan mawdu' ini ialah mawdu', kita ambil mawdu' dulu, bidang yang dikaji ataupun perkara apakah yang dikaji dalam ilmu tadi. Kalau ilmu fiqh kita mengkaji, ini kita sedang memahami, disebut af'alu al-mukallafin, perbuatan bagi mukallaf. Mukallaf ni kita lah, kita orang makhluk Allah yang berakal ini, al-aqil, al-baligh, orang yang sudah berakal dan baligh, yang sudah layak menanggung perintah-perintah Allah. Disebut kita nak kaji tentang af'al mukallaf,
Kita kaji tentang perbuatan, perbuatan manusia. Perbuatan dari sudut apa? Dari sudut apakah hukum-hukum syarak yang berkaitan dengannya. Jadi kita tak kaji tentang rupa orang dalam ilmu fiqh. Kita tak kaji tentang zat tubuh kita dalam ilmu fiqh. Tapi kita kaji tentang perbuatan mereka. Cuma sudut kajian kita itulah kita kaji dari sudut apakah hukum-hukum syarak yang berkaitan dengan perbuatan manusia tadi. Bila saya sebut hukum syarak pula, bila sebut hukum syarak biasanya asas yang 5 itulah, hukum wajib, sunat, harus, makruh dan haram. Jadi kita bagi contoh perbuatan manusia. Apa perbuatan dia? Perbuatan yang kita kaji, contohlah, kita ambil contoh dalam bab ibadat, membasuh muka. Jadi membasuh muka itu adalah perbuatan. Perbuatan siapa? Perbuatan mukallaf. Membasuh muka ketika wudu, membasuh muka, ghuslul wajhi, membasuh muka. Itu perbuatan. Ini bidang kajian. Kita nak kaji perbuatan manusia ni, itu perbuatan basuh muka. Apa hukumnya? Apa hukum syarak padanya? Apakah hukum syarak? Hukumnya wajibun, wajib. Berkumur. Berkumur juga perbuatan manusia. Fi'lul mukallaf. Berkumur. Kita nak kaji apakah hukum syarak terhadap perbuatan berkumur tadi. Maka keluar aja jawapannya, berkumur hukumnya mandub, sunat. Betul juga kita sebut tentang menyapu kepala. Sapu kepala pun masih perbuatan mukallaf. Bayar zakat pun perbuatan, semuanya merujuk pada perbuatan mukallaf. Tapi kita kaji perbuatan itu dari sudut apakah hukum syarak yang berkait dengannya. Sama ada wajib, sama ada sunat, sama ada haram, sama ada harus. Jadi bidang kajian dalam maudhu' dalam ilmu fiqh ini adalah af'alul mukallafin. Jadi dikeluarkan daripada kita faham dah bidang kajian, sebab yang menentukan perbezaan sesuatu ilmu itulah pada bidang kajiannya. Saya bagi contoh, kita biasanya yang huraikan ni antaranya Syekh Ali Jumaah hafizahullah. Biasanya dia bagi dalam talk daripada ucapan dan muhadarah. Dia akan bagi contoh supaya kita nampak beza lebih jelas. Dia bagi contoh ilmu perubatan. Ilmu perubatan kita kaji jasad jasad manusia. Ilmu perubatan contohnya kita kaji jasad manusia. Kita kaji mata, kita kaji zahir tubuh badan kita, ada yang kaji dalam bahagian dalam, jantung, perut dan sebagainya. Kita kaji tubuh, kita tak kaji batang pokok dalam ilmu perubatan. Kita tak kaji juga enjin kereta sebab tu bukan bidang perubatan. Jadi bahan kajian ataupun bidang kajian tu membezakan antara ilmu. Cumanya kajian terhadap jasad manusia itu dalam ilmu perubatan kita kaji saja nak tahu ke, ataupun kita kaji dari sudut apa? Tak, kita kaji dari sudut sihat dan kita kaji dari sudut yang sakit. Maksudnya apakah perkara-perkara ataupun bilakah jasad ini dianggap sebagai sihat dan bilakah juga jasad ini dianggap sebagai sakit, dan bagaimanakah untuk capai kepada membawa kepada sihat selepas daripada sakit, ataupun bagaimanakah untuk bawa kepada mengekalkan sihat, minta dijauhkan daripada sakit. Itu semua disiplin yang membentuk ilmu perubatan. Jadi kita dah sebutlah yang pertama, bidang kajian kita dalam ilmu fiqh ni ialah kita kaji tentang perbuatan manusia, perbuatan mukallaf dari sudut apakah hukum-hukum syarak yang berkaitan dengannya. Dari segi takrifnya, jadi bila kita dah faham bidang kajian ni, kita automatik biasanya kita akan faham takrif ilmu fiqh. Takrif teknikal ataupun takrif istilah yang disebut oleh para ulama ni, tu al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah an adillatiha at-tafsiliyah. Itu tak apalah, saya nak fokus pada dua bahagian awal tu. Dia ialah satu bidang ilmu, al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah. Kita nak faham tentang hukum hakam syarak. Hukum syarak. Hukum syarak yang asas tu yang 5 tu lah. Dan ada tambahan lagi 10. Akan tambah 5 lagi jadi cukup 10. Cuma kita ambil hal 5 dulu. Kita nak kaji, kita nak faham bidang ilmu ni lah ilmu yang memberi faham tentang hukum hakam syarak. Kita nak faham hukum hakam syarak, yakni wajib, sunat, harus, makruh dan haram. Ditambah lagi kalau tambah lagi 5 tu syarat syarat mani' sah dulu, sah, batal, syarat, mani' dan sebab. Itu tambahan lah. Tapi yang penting kita akan sebut 5 ni.
Jadi kita nak kaji wajib, kita nak faham sunat, kita nak faham harus, kita nak faham dari sudut apa, bukan kita nak faham hukum tu sendiri, kita nak faham hukum hakam syarak terhadap perbuatan atau tentang al-amali, al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah, yang melibatkan perbuatan. Yang ini perbuatan siapa? Perbuatan manusia. Sebab tu dalam bidang fiqh ini yang kita belajar dan kita kaji adalah hukum-hukum hakam syarak yang berkaitan dengan aktiviti disebut al-amali, benda-benda yang melibatkan ada amal, ada pergerakan. Sebab tu kita kaji dalam bidang fi'lul mukallaf. Jadi hasil yang ketiganya, samarah, faedah ataupun kelebihan bila seseorang tu mengaji ilmu fiqh, tentulah banyaklah. Biasanya kita dalam kitab kita sebut al-fawzu fid dunya wal akhirah, selamat di dunia dan akhirat, ataupun ada yang sebut an-najah, mendapat redha Allah dan sebagainya. Cuma kita sebut faedah yang paling penting dalam pengajian ilmu fiqh ni, apabila seseorang tu mempelajari hukum hakam halal dan haram, mengaji tentang perbuatan-perbuatannya tadi, maka yang paling penting sekali kita dapat tahu perintah-perintah Allah kepada kita. Asalnya kita jahil, tak tahu Allah Ta'ala perintah apa, dan lepas pada mengaji baru kita tahu, ada arahan yang suruh buat benda ni, ada kena buat benda ni, ada kena buat benda ni, tak boleh buat benda ni, tak boleh buat benda ni. Itulah kepentingan seseorang itu mempelajari ilmu yang melibatkan hukum hakam ini. Yang pertama saya sebut faedahnya ialah kita dapat tahu perintah-perintah Allah. Yang keduanya kita tahu kaifiyah, bagaimanakah cara yang benar dan tepat untuk melaksanakan perintah-perintah Allah tadi. Inilah faedah yang utama yang kita akan dapat daripada pengajian ilmu fiqh tadi. Jadi bila kita faham tiga perkara asas ni dulu, insya-Allah kita anggap boleh dikatakan selesai pada asas yang pertama, pengetahuan yang perlu kita kena tahu. Jadi itu yang kita sebut prinsip lah, biasa disebut prinsip 10 ataupun pendahuluan 10. Cuma kita ambil 3 sajalah. Kita ambil 3. Kita nak faham ta'rif ilmu fiqh, pengertian maksud ilmu fiqh, dan apakah bidang yang dikaji ataupun bahan kajian dalam ilmu fiqh, dan apakah faedah daripada pengajian ilmu fiqh. Bila kita dah faham, tahu perintah-perintah Allah, dan kita tahu kaifiyah, cara yang betul untuk laksanakan perintah-perintah Allah, maka akan bawa kepada insya-Allah husnul khatimah, dan hidup dalam keadaan sentiasa diredai oleh Allah, selamatlah dunia dan akhirat. Baik, kita selesai bahagian yang pertama tentang pengenalan pada ilmu fiqh ini. Dan kalau kita pergi mengaji ilmu-ilmu lain pun samalah, kena cari jugalah maklumat asas ni. Jadi wal ba'du bil ba'd iktafa, sebahagiannya berpada dengan sebahagian saja. Dia tak impun bincang sampai 10. Yang saya petik 3 ni sebab kebiasaannya sebahagian guru memang dia berpada dengan yang utama ni saja. 3 ni pun insya-Allah cukup. Wa man daral jami'a hadza syarafa. Tapi kalau siapa yang tahu sampai 10, maka dia akan dapatlah kemuliaan. Baik, bahagian kedua, dia relation, hubungan yang cukup rapat antara pengetahuan tentang pengenalan bagi ilmu tadi, ialah kita nak tahu juga peringkat menuntut ilmu. Disebut kita panggil peringkat lah, ataupun kita kata level lah, level dalam menuntut ilmu. Sebab Syekh kita, Tuan Syekh Nazrul sebut peringkat mubtadi, bagi tingkat mubtadi. Di mubtadi ini maksudnya permulaan, beginners. Saya lebih cenderung kita terjemah, kalau bahasa Inggeris tu kita terjemah bagi beginner lah. Jangan kita terjemah memang orang putih, kalau yang bahasa putih dia sebut for dummies kan, untuk orang yang jadi kita ambil perkataan beginner lah kot, sebab ada makna yang lebih elok sikit lah. Okay? Jadi permulaan ini, peringkat permulaan biasanya kalau kita tengok dalam kitab-kitab ulama yang bincangkan tentang peringkat menuntut, dia sebut man lam yaqdir ala tasawwuri al-mas'alati bi mufradihi, orang yang tak mampu untuk nak memahami tasawur al-masalah, tak mampu nak faham perbincangan dalam ilmu tu dengan sendirinya, dia tak boleh. Maksudnya dia perlu kepada bantuan orang yang sudah tahu untuk menghuraikan perbincangan dalam ilmu tadi kepada dia. Sebab kalau sendiri-sendiri dia tak akan mampu untuk menggambarkan. Cuma saya petik definisi
mubtadi ini ataupun huraian mubtadi ini yang saya ambil daripada guru saya Syekh Amru Al-Wardani atau guru di Pusat Fatwa Mesir. Dia sebut bila dia sebut dari sudut yang tadi, dari sudut kita kata dari sudut diri penuntut tadi, memang dia tidak ada kemampuan untuk memahami, untuk tasawur, untuk menggambarkan perbincangan dalam bidang itu tadi dengan sendiri-sendirinya, itu dari diri dia. Cuma kita lihat dari sudut konten perkara-perkara yang perlu dihasilkan. Yang dikatakan peringkat mubtadi ni, dia belum ada apa-apa maklumat tentang ilmu tadi, dia kosong lah. Jadi apa yang perlu dihasilkan, apa yang perlu dipelajari oleh seseorang pada peringkat mubtadi dalam bidang ilmu ni, Tuan Syekh sebut yang pertama, kita mesti kuasai mabadi' ulum tadi. Maksudnya kita perlu faham, kita tahu ta'rif, kita tahu bidang kajian, dan kita tahu faedah ilmu tadi. Dan kalau kita mampu tambah lagi 7 lagi perbahasan tu tentang sejarah sikit sebanyak perjalanan ilmu tadi, siapakah pengasasnya, apakah hukum syarak belajar ilmu tadi, maka kita dah selesai bahagian yang pertama dalam proses pembelajaran bagi seorang mubtadi. Jadi yang pertama, seorang mubtadi itu perlu kuasai mabadi' ilmu, permulaan, pengenalan kepada ilmu tadi, sekurang-kurangnya ta'rif, maudhu' dan juga faedah. Yang kedua, Tuan Syekh sebut, disebut usulul masail. Usulul masail, asas-asas ataupun kita kata teras perbincangan dalam bidang ilmu tadi. Ini yang disebut oleh Tuan Syekh kita tadi, Tuan Syekh Syekh Alawi Ahmad As-Saqqaf rahimahullah. Tuan Syekh sebut, dia kata apa? Saya ulang sebut ayat tadi, dia kata wa huwa ma yaqifu bihi ala jami'i abwabihi wa usuli masailihi. Iaitulah dia hendaklah, dia kata yang kata paling penting dalam sesuatu ilmu, ahammahu wa anfa'ahu, bahagian yang paling penting dan paling bermanfaat dalam sesuatu bidang ilmu itu ialah apa yang dia dapat laksanakan dari sudut ke semua bab-babnya dan usul masalah, yakni asas permasalahan yang dibincang dalam ilmu tadi. Bila sebut usul masalah mungkin tak pun nak jelas, kita kata perkara-perkara paling penting. Yang ni biasanya kita akan dapat dalam kitab matan-matan. Sebab apa? Dalam kitab matan-matan ni dia beri, kalau contoh kita ambil bab wudu, dia tak bincang tafasil, tak bincang detail-detail ni, tapi dia beri teras. Dia bagi apa? Dia bagi rukun wudu ada 6. Niat, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki dan tertib. Dia bagi usul, dia bagi teras, dia bagi perkara yang paling utama dalam perbincangan bidang-bidang ilmu yang berkaitan tadi. Jadi bila seorang penuntut ilmu dia mulakan pengajian dia mengikut proses tadi, dia tahu dia ni berada di peringkat mana, kita berada di peringkat permulaan ke, kita berada di peringkat pertengahan ke, kita berada di peringkat terakhir ke, dan kita tahu apa yang patut kita hasilkan, maka kita akan berjalan dalam perjalanan yang betul lah. Jadi kita tahu, kita carilah maklumat tentang mabadi ilmu, dan mesti belajar asas-asas ataupun teras-teras permasalahan dulu. Jadi kita dapat gambaran, dalam mazhab Syafi'i ini ada bahagian ibadat, ada bahagian muamalat, kalau bahagian apa dan sebagainya lah. Kalau ibadat pula kita start dengan taharah dulu, lepas taharah baru solat, lepas solat kita pergi pada puasa, lepas puasa pergi pada zakat, kemudian haji. Kemudian bab taharah tu pula kita ada start dengan bab air dulu, lepas bab air kita pergi pada bab wudu, bab wudu, lepas bab wudu pergi pada bab mandi wajib, lepas bab mandi wajib kita pergi pada tayamum, pergi bab najis, kita masuk bawah lagi, kita dah nampak gambaran perbincangan ilmu tadi. Kemudian kita pergi bab air pula, ada tajuk pembincang tentang jenis-jenis air. Jadi pecahan-pecahan utama tu bila seorang pelajar tu melalui proses pembacaan matan asas ini, dia sudah, bila selesai peringkat itu, maka kita anggap dia dah selesai fasa pertama, fasa permulaan. Sebab dia dah ada gambaran secara am tentang apa yang dikaji dan juga apa benda yang perlu dia kuasai dalam ilmu tadi. Jadi sebab itulah kita mubtadi ni, kitab Safinatun Najah ni sangat-sangat bermanfaat bagi pengajian dalam ilmu fiqh, dalam bidang mazhab Imam Syafi'i, dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi saya ulang sebut, peringkat permulaan, peringkat mubtadi perlulah diselesaikan
mabadi' bagi ilmu fiqh, dan juga usulul masail, asas-asas perbincangan masalah yang dibincang dalam ilmu fiqh ini. Dan kebiasaannya dia akan didapati susunan itu dalam kitab-kitab yang berbentuk matan-matan yang ringkas dan asas. Selesai dua itu, dia dah masuk pada peringkat mutawassit, dia dah masuk peringkat pertengahan dalam pengkajian tadi. Jadi bila mai peringkat pertengahan ni ialah dia nak mula memahami dengan lebih detail lah. Dia nak mula faham selain daripada rukun yang 6 itu, apakah isu-isu yang berkaitan, apakah orang kata apa, tambahan-tambahan furuk-furuk, bercabang-cabang yang lebih halus yang berkaitan dengan rukun-rukun yang 6 dalam bab wuduk tadi. Kemudian bila masuk yang peringkat yang paling tinggi ni, biasanya orang itu sudah ada kemampuan, dia faham permasalahan yang dibincangkan, dan dia tahu asas-asas penghujahan ataupun dalil terhadap apa yang telah dibincangkan tadi, dan dia mampu menjawab sekiranya ada keraguan dan syubhat yang datang dalam segala permasalahan yang berkaitan dengan ilmu tadi. Jadi kita balik kepada apa yang kita sebut sebelum ni, kita akan bawa pengajian pembacaan kitab Safinatun Najah ni sesuai dengan kadar yang mubtadi', ini khusus untuk penuntut ilmu ni. Dan kita kena ingat, kita juga nak sesuaikan pembacaan dan juga pengajian ni sesuai dengan kadar orang awam. Ini maksudnya kadar dengan semua masyarakat. Kita nak sesuaikan dengan semua kadar masyarakat. Jadi kita sebut dari sudut, kalau ditanya ataupun dibincangkan dari sudut awam ni, kita nak dapat kadar mana dalam ilmu fiqh ni. Saya petik apa yang disebut oleh Al-Imam Syihab Ar-Ramli rahimahullah. Dia kata dia masih ada kaitan lah dengan apa yang kita sebut sebagai tahu usul masalah. Cuma dari sudut keperluan orang awam ni, saya kata apa, yang dikatakan kadar yang perlu kita belajar ilmu fiqh ini kadar mana, saya kata dia apa Tuan Syekh huraikan kalam Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, kafaka minal ilmi ad-din ay asy-syari'ah an ta'rifa ma la yas'uka jahluhu. Engkau mengetahui apa yang tidak boleh engkau jahil terhadapnya. Apa yang maksud ilmu yang tak boleh jahil? Kata ma la buddalaka min ma'rifatihi. Itulah engkau mengetahui, ini kadar yang kita sebut kadar sebagai seorang muslim ini, kita kena belajar fiqh kadar mana, ialah kita kena tahu apa yang tidak boleh daripada kita tahu fi iqamati mafruḍatid din, untuk membantu kita boleh melaksanakan segala kefarduan agama. Jadi yang dikatakan tahap pengajian hukum hakam ilmu fiqh ni yang wajib ke atas kita sebagai seorang muslim, semua kita sebut awam ni semualah, tak kira siapa, sama ada dia pengkhususan bina agama ataupun tidak, hendaklah dia mengetahui, mempelajari apa yang tidak boleh untuk dia boleh menunaikan kefarduan agamanya. Wa yakfi fi dzalika, kita apa cukup, kadar yang cukup tu macam mana? Saya kata kadar yang cukup dalam urusan dalam perkara tadi, nak belajar tadi, ma'rifatu ahkamiha al-zahirah. Seseorang itu mengetahui hukum hakamnya yang zahir, maksudnya yang nyata, yang jelas. Kita kata apa, isu-isu utamalah. Wala yajibu ma'rifatu daqa'iqiha, dan tidak wajib ke atasnya untuk mempelajari yang tafsil, yang halus-halus dalam perbincangan hukum hakam tadi. Saya bagi contoh, fadh-dhahiratu, yang dikatakan hukum hakam yang zahir itu, nahwu ta'allumi kalimatai asyhadati, mempelajari dua kalimah syahadah, wa fahmi ta'allumi kalimatai asyhadah wa fahmu ma'nahuma, dan memahami makna kedua-dua kalimah syahadah tadi. Kemudian wa yajzimu i'tiqadahu bidzalika, dan dia hendaklah mengukuhkan i'tiqadnya, akidahnya dengan perkara tersebut. Ini dua kalimah syahadah tadi, walau an taqlidin, walaupun dengan semata-mata taklid. Jadi kalau keadaan akidah tadi dengan faham dua kalimah syahadah dan faham maknanya, dan dia jazam, kukuh akidahnya, pegangannya terhadap dua kalimah syahadah tadi. Dia yakin Allah sebagai Tuhan, dan dia yakin Rasulullah SAW sebagai Rasul utusan Allah. Kemudian wa ta'allumu, dan mempelajari wajibatit tahirah, mempelajari wajibatit taharati, mempelajari kewajipan bersuci, wassalati, dan solat, wa ta'allumu as-saumi, dan mempelajari tentang puasa, wa an ya'lama anna waqtahu minal fajri ila ghurubis syams. Sebagai contohnya, dia kena tahulah puasa itu daripada fajar sehinggalah terbenam matahari.
wa annal wajiba fihi an-niyatu wal imsak, dan kewajipan ketika puasa itulah wajib tahu tentang niat dan wajib menahan diri daripada perkara yang membatalkan seperti makan dan sebagainya. Begitu juga Tuan Syekh sebut sama lagi kita, dan mempelajari zakat, malazimahu minaz zakah, mempelajari kadar apa yang wajib ke atasnya daripada zakat, seperti zakat fitrah dan sebagainya. Itu yang dikatakan hukum hakam yang zahir, tahu tentang taharah, tahu tentang solat, tahu tentang puasa. Kemudian saya bagi contoh wad daqiqatu, adapun yang daqiqah, yang halus-halus itu seperti saya bagi contoh malau asmara nakhlun aw karamun marrataini fi amin wahid. Saya bagi contoh dalam isu zakat. Kalaulah kata sepatutnya dia kena tahu apa harta yang wajib zakat dan berapa kadar dia. Tapi kalau yang halus-halus detail, kalau tiba-tiba kurmanya dan juga anggurnya itu berbuah 2 kali dalam setahun, bagaimanakah nak selesai? Itu dia masuk isu-isu yang tafsil. Jadi kita boleh buat kesimpulan yang dikatakan kadar yang perlu kepada seseorang daripada ilmu fiqh ini, yang dikatakan peringkat asas kita ialah kena tahu hukum hakam yang zahir yang dapat bantu kita dapat laksanakan kewajipan-kewajipan agama yang melibatkan urusan-urusan harian kita. Jadi insya-Allah lah dengan kadar yang ada dalam kitab Safinatun Najah ini, kita akan cuba hurai dan capai dengan cara kita huraikan matan-matan itu bagi setiap bab supaya kita dapat faham matannya, dan kita akan bawalah beberapa permasalahan yang kebiasaannya berlaku dan dibincangkan dan ditanya oleh orang-orang dalam ketika dia nak melaksanakan hukum hakam hariannya tadi. Jadi itu yang kita selesai kita sebut pada pagi ini. Yang pertama kita sebut tentang mabadi' ilmu fiqh, dan yang keduanya kita sebut tentang tingkatan khususnya dalam bab peringkat mubtadi' dan juga peringkat orang awam ni tadi. Jadi Tuan Syekh sambung, kita habis ucapan Tuan Syekh kata kitab ini kecil pada bentuknya namun luas dan mendalam pada perbahasannya, khususnya di dalam bahagian ibadat dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i Al-A'zam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. InsyaAllah minggu depan kita akan sentuh juga sedikit tentang mazhab ni. Kita akan sentuh tentang mazhab. Disebabkan ketinggian kedudukan pengarangnya itu Al-Imam Al-Allamah Salim bin Abdullah Al-Hadrami yang telah wafat pada tahun 1271 Hijriah, maka berbondong-bondong para ilmuwan melakukan khidmat terhadap kitab ini, sama ada dibuat syarahan bagi menjelaskan maksud matanya, menyusun bait-bait syair bagi memudahkan penuntut ilmu menghafal isi kandungannya, serta dilakukan terjemahan bagi memudahkan kefahaman bagi para penuntut ilmu dengan bahasa yang pelbagai. Usaha terjemah matan yang barakah ini yang dilakukan oleh pihak Pusat Pengajian Ruwak Jawi Kahirah Mesir ini perlu diberikan pujian dan perhatian oleh semua pihak. Lambakan terjemahan yang dilakukan semata-mata untuk tujuan mengawal keuntungan yang menghilangkan nilai keilmuan dalam kitab yang mulia ini. Sebahagian adalah mulahadzah Tuan Syekh kita pada sebahagian terjemahan yang lain. Semoga terjemahan berkualiti ini mampu menjadi panduan kepada para penuntut ilmu fiqh, khususnya di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, bagi memahami dan mendalaminya dengan kefahaman serta bersambung silsilah sanadnya dengan pengarang kitab ini. Saya mendoakan agar Ruwak Jawi terus maju di dalam menerbitkan hasil karya buat panduan kepada umat yang dahagakan ilmu pengetahuan dan bimbingan yang tepat. Usaha daripada hati yang tulus ikhlas akan singgah pada hati yang tulus inginkan kebaikan juga. Ruwak hati di hati umat. Muhammad Nazul Abdul Nasir Al-Azhari, penasihat kehormat Ruwak Jawi Kahirah dan Mudir Az-Zawiyah An-Nasiriyah Pedu, hafizahullah ta'ala. Jadi insyaAllah pada minggu depan kita akan petik, kita tak baca semualah. Tuan Syekh kita Syekh Ustaz Hafizah bin Muhammad Johari, dia buat pengenalan sedikit tentang apa yang dilakukan oleh kumpulan penterjemah yang dipimpin oleh beliau. Daripada kitab ni kita akan petik-petik lah, kita akan bincang sikit. Kemudian bahagian tuan pengarang itu kita ambil sikit juga, insya-Allah. Selesai bahagian mukadimah ni, barulah insya-Allah kita akan masuk pada kandungan kitab. Jadi minggu depan kita akan petik sedikit supaya kita kenal lebih kita tahu secara lebih mendalam lah apa yang berkaitan dengan kitab ini dari segi terjemahan ini, apa yang dibuat oleh kumpulan penterjemahan daripada Ruwak Jawi ini, dan maklumat-maklumat asas tentang tuan pengarang. Jadi kita akan ada lagi satu mukadimah. Lepas pada itu barulah kita akan mula masuk pada matan. Jadi minta semua sahabat-sahabat pendengar kita bersabar dululah.
nak tunggu nak masuk kitab tu. InsyaAllah kelas yang keempat ni kita akan mula masuk. Jazakumullah khairan. Saya minta maaf atas kekurangan perbincangan kita pada pagi ni. Yang pentingnya moga-moga Allah Ta'ala masukkan kita dalam yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam golongan yang man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah Ta'ala nak memberikan kebaikan yang besar padanya, kebaikan yang sempurna kepadanya, kebaikan dunia dan akhirat, Allah Ta'ala akan memberi orang itu faham akan urusan-urusan agamanya. Allahumma amin. Dan dengan berkat Nabi SAW, Allah Ta'ala pilih kita, Allah Ta'ala masukkan kita dalam golongan yang Allah redha. Jadi saya minta izin kita berhenti dulu. Kita peringkat awal ni kita akan tak lebih sejam lah. Kita akan memang tak akan lebih sejam insyaAllah. Jadual kita 9.30 sehingga 10.30. Cuma peringkat awal ni saya tak dapat nak lengkapkan sejam. Pelan-pelan lah, 45 minit ke sejam itulah timing lebih kurang perbincangan kita. Jazakumullah khairan. Saya minta maaf dan saya minta doa berterusan lah daripada tuan-tuan semua, dan saya minta sokongan berterusan kepada usaha yang dibuat oleh pihak Ruwaq Jawi ni insyaAllah. Tuan-tuan bantulah insyaAllah dengan kadar kemampuan tuan-tuan, beri sumbangan, beli kitab-kitab cetakan dan semua yang kita buat, dan doa lah, doa supaya Allah Ta'ala beri kebaikan kepada usaha-usaha yang dibawa oleh pihak Ruwaq Jawi ni. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.